Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila arwahi azwajihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa tabi'ina wa tabi'i tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ila arwahi abaina wa ajdadina wa jaddadina wa masyayikhina wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. شيء الحق. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا علما نافعا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح أبواب علمنا وافتح أبواب معرفتنا وافتح أبواب حكمنا. اللهم اجعل قلوبنا يفقهون بها وأذاننا يسمعون بها وأعيننا يبصرون بها فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. وبعد. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah dengan limpah dan kurnia-Nya Allah pertemukan kita pada malam ini, iaitu malam terakhir bagi tahun Masihi. Malam terakhir bagi tahun Masihi iaitu 31 Disember. Kita orang Islam bila menyebut tahun baru ataupun apa sahaja, azam kena sentiasa baru, berniat dengan niat yang baik, bukan bergembira macam orang-orang yang tak ada pegangan agama. Kita tengok dulu bergembira, suka sangat datang tahun baru. Sebenarnya datang tahun baru ni memendekkan umur kita, mendekatkan kita pada mati, masa. Tuan Imam duk baca surah Wal-Asr, masa bergembira dengan kedatangan tahun baru menyebabkan kita lupa Allah, jauhkan diri daripada Allah. Maknanya masa kita yang telah kita gunakan, kita rasa ketika itulah masa yang tak ada manfaat. Tapi orang Islam tak, orang yang ada iman dengan Allah tidak macam tu. Dia perlu kepada tajdidun niyah, perbaharui niat, perbaiki diri, muhasabah. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar. Muhasabah diri kamu sebelum kamu dimuhasabahkan. Maka datang tahun baru ni, tuan-tuan, sepatutnya masjid bertambah penuh. Tapi masjid Kota Damansara ini ramai lah saya tengok kan. Ada masjid yang tak ada, makin kurang orang. Sebenarnya dia kena tahu bahawa ajal umurnya akan habis. Tahun baru bukan nasuk gembira. Tahun baru bagi orang yang beriman, yang dimaksudkan orang yang bertakwa, isti'dad yaumur rahil,
Kata Sayyidina Ali, sentiasa menghadap, sentiasa bersiap sedia untuk kematian. Lagi panjang umur kita, lagi dekat dengan kita mati. Bukan dengan kita dengan menghidupkan malam-malam macam ni ialah malam berpesta-pesta. Bukan cara kita. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Sambung kita pada pengajian kitab hadis peristiwa akhir zaman yang dikumpulkan oleh Syekhuna Fahmi Zamzam. Kita dah bicara dalam perjumpaan yang lepas dengan hadis yang pertama. Kita masuk kepada hadis yang kedua. Hadis yang kedua, kenapa dunia Islam menjadi sasaran permusuhan, pemusnahan. An Ummul Mu'minina Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha ta'ala anha qalat inna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alayha faz'an yaqulu la ilaha illallah wailul lil 'arab min syarrin qad iqtaraba futiha al-yawma min radmi ya'juj wal ma'juj misla hadhihi wa halaqa usbu'aihi lil ibham wallati taliha fakultu ya Rasulullah anahliku wa fina salihun qala na'am idza kathura al-khabath atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadisun muttafaqun alaih. Ummul Mu'minin Zainab bin Jahsh, isteri kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahnya dengan keadaan cemas sambil bersabda, la ilaha illallah, celaka binasa bagi bangsa Arab dari kejahatan malapetaka yang sudah hampir menimpa mereka. Pada hari ini telah terbuka dari dinding Ya'juj dan Ma'juj seperti ini, dan baginda sallallahu alaihi wasallam menemukan ujung ibu jari dengan ujung jari sebelahnya, itu jari telunjuk yang dekat yang dengan mengisyaratkan seperti bulatan. Saya Zainab binti Jahsh bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan binasakah apakah kami akan binasa sedangkan kalangan kami masih ada orang yang saleh? Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jikalau kejahatan sudah terlalu banyak. Hadis muttafaqun alaih, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Imam Bukhari dan Muslim. Kita pergi sedikit kepada penjelasan tentang hadis dan perawi hadis. Perawi hadis namanya Ummul Mu'minin, gelaran. Ummul Mu'minin itu gelaran. Kalau kita dalam bahasa Melayu gelaran, dalam bahasa Arab kunyah. Ummul Mu'minin, ibu kepada orang mukmin. Kenapa dia gelaran dia itu? Kerana dia isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang mukmin jadi ibu dia. Kita mukmin ke? Apa beza mukmin dengan muslim? Dia tak jadi ummul muslim. Dia tak jadi gelaran dia ummul muslimin. Kenapa? Kerana muslimin dan mukminin dua manusia yang berbeza. Setengah mukmin, orang mukmin dia muslim, tetapi orang muslim tak mesti dia mukmin. Boleh faham? Orang mukmin dia muslim, tapi orang muslim tak semesti jadi mukmin. Ini bukan saya yang sebut, ini Allah sebut dalam Al-Quran. Apa Allah sebut? Qalatil a'rabu amanna, surah Hujurat. Telah berkata Arab Badawi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amanna, kami telah beriman.
Jawab Allah kepada Rasulullah, bagi tahu orang Arab, "Qul lam tu'minu." Kamu belum beriman. Nah, Allah sebut, walakin qulu aslamna. Tapi katakanlah kami telah Islam. Beza. Kerana mukmin dia ada ciri muslim. Muslim tak semestinya mukmin. Kenapa? Kerana muslim dia ada fasik. Kerana muslim dia ada munafik. Kerana muslim dia ada mukmin. Satu je yang betul tuan-tuan, mukmin saja, muslim mukmin saja yang betul. Yang dua ni, fasik ni tak tentu masuk syurga, tak masuk syurga. Munafik dah tentu masuk neraka. Boleh faham? Muslim tak semestinya mukmin. Oh ustaz, dia tu semayang jemaah ustaz. Abdullah bin Ubay semayang jemaah belakang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tu bayar zakat ustaz. Sahabat lain ada, sahabat munafik Rasulullah membayar zakat. Sebab Rasulullah yang sebut, walaupun dia pergi haji, walaupun dia pergi dibayar zakat, walaupun dia sembahyang, tapi jikalau dia ada sifat munafik, dia munafik. Boleh faham? Walaupun dia pergi haji, walaupun dia sembahyang jemaah, walaupun dia bayar zakat, dia buat apa yang dia puasa, tapi kalau dia ada sifat munafik, dia munafik. Munafik orang yang kita tahu, idza hadasa, Rasulullah sebut dalam hadis, idza hadasa kadzaba wa idza, apabila dia bercakap dia bohong, banyak bohong. Apabila dia berjanji dia mungkir janji. Apabila dia beri amanah, dia mengkhianati amanah. Apabila ada dua orang yang bergaduh, dia tukang batu api. Ada dua orang yang bergaduh, dia tukang batu api. Ini sifat munafik. So kita yang pilih, so kita yang choose. Siapa yang pilih? Allah beri kita hati, Allah bagi kita akal. Kita nak pilih, nak duduk jadi mukmin atau nak duduk jadi munafik, atau nak duduk jadi fasik. So Ummul Mukmin ini khusus kepada orang mukmin, dia tak kena kepada orang Islam. Boleh faham Makna ibu orang mukmin adalah isteri para Rasulullah, para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu soalan, kalaulah dia Ummul Mukminin, siapa pula Abul Mukminin? Abul Mukminin Rasulullah lah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri Abul Mukminin, gelaran dia, antara gelaran dia Abul Mukminin. Banyaklah gelaran Rasulullah ni, Abu Qasim, banyak gelaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So antara nama ialah Nabi Abul Mukminin. Sebab tu kadang-kadang dalam setengah qasidah dia disebut Abul Mukminin. Zainab binti Jahshin. Zainab binti Jahsh. Siapa Zainab binti Jahsh? Zainab binti Jahshin ini adalah sepupu Rasulullah, berkahwin dengan Rasulullah setelah diperintah oleh Allah untuk berkahwin. Cerita dia ada dalam surah Al-Ahzab. Ini Zainab bin Jahsh. Zainab bin Jahsh ini isteri Rasulullah yang diperintah oleh Allah untuk berkahwin. Kenapa? Untuk membatalkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Untuk membatalkan adat orang jahiliyah yang bahawa orang anak isteri kepada anak angkat tidak dibenarkan kahwin kepada bapa anak angkat. Nabi SAW dia ada anak angkat. Siapa anak angkat Nabi? Nama dia Zaid bin Harithah. Ini bekas isteri Zaid bin Harithah. Siapa Zaid bin Harithah tuan-tuan? Zaid bin Harithah satu-satu nama sahabat yang disebut dalam Al-Quran, dalam surah Ahzab.
Kita ingat, kita catat tu. Bila orang tanya siapakah sahabat yang disebut dalam Al-Quran namanya, Abu Bakar tak ada, Umar tak ada. Abu Bakar tak ada, Umar tak ada. Yang ada seorang namanya Zaid. Zaid itulah Zaid bin Harisah. Gelaran kepada Zaid bin Harisah hubbun Nabi, kekasih Nabi. Nabi pun dia kasih dia. Nama dia Zaid bin Harisah. Minta maaf, minum sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Zainab bin Jahshin inilah isteri kepada Nabi SAW, ibu kita. Bekas kepada isteri Zaid bin Harisah. Nak kita kenal siapa Zaid bin Harisah ni, tuan-tuan. Zaid bin Harisah ni anak angkat Rasulullah. Siapa bela? Rasulullah bela dengan Khadijah. Masa zaman Rasulullah dengan Khadijah. Akhirnya Allah tegur. Dulu orang panggil Zaid bin Muhammad. Allah tegur dalam surah Ahzab. Surah Ahzab, Allah tegur tentang anak angkat bin kan kepada nama bapa angkat. Tuan-tuan hari ini kena ingat, kalau pernah saya ada banyak kes nikah jadi tak sah. Pasal apa? Anak yang lahir itu dibinkan kepada bapa angkatnya, secara automatik dia tak sah. Dengan memang benda ni dalam Islam dia ada sangkut paut dengan halal dan haram. Maka sah nikah tadi tu jadi nikah yang persetubuhan itu bila anak. Saya ingat tuan-tuan, kalau ada anak, ambil anak angkat, bubuh je nama, bukan nama kita. Biasa apa, dia satu sangkut paut dengan aurat kita, yang kedua dia sangkut paut dengan hukum hakam kita, batal wuduk tak batal wuduk. Aurat kita, aurat dia. Nak pula anak tu anak perempuan, dia umur 15 tahun dah datang haid, buka rambut depan kita, berdosa. Yang ketiganya bersangkut paut dengan nasab kita. Nasab kita apa dia? Bila kita meninggal, dia tak boleh waris harta kita. Kalau kita bagi harta kita dekat dia, hukumnya haram kawan tu makan harta. Tapi dalam IC dah nama kita, macam mana? Ada dulu, sekarang dah tak ada. Dah mesti nama kita. Kemudian bersangkut paut dengan wali nikah. Bersangkut paut dengan wali nikah, bila nikah, dia nikah, kita yang dia wali. Nikah dia tidak sah kerana kita bukan wali dia. Bila dia bersetubuh duduk dalam keadaan berzina, dia pergi ke situ. Dia baca, kita orang Islam kena baca hukum hakam ni supaya kita kenal macam mana hidup kita. Zaid bin Harisah ni, Zaid bin Harisah ni orang yang pingsan. Tuan-tuan kalau pergi Mekah, kita ada jaulah di dalam Mekah, perjalanan Mekah. Ada satu tempat kita ambil mikot baru, namanya Ja'ranah. Dan di Ja'ranah itu, tuan-tuan, sebenarnya Nabi setelah pergi ke Taif, Nabi bukan pergi seorang, pergi dengan Zaid. Nabi pergi dengan Zaid bin Harithah. Kita tahu Nabi dibaling batu sampai berdarah kaki. Nabi berdarah kaki, Zaid pingsan. Zaid bin Harithah ni pingsan, hampir mati kerana batu yang dibaling oleh orang Taif. Yang baling Nabi tu bukan 10 orang. Yang baling batu kat Nabi tu lebih daripada 100 orang. Zaid menjadi benteng utama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berada di
Taif. Ketika berada di Taif, maka Zaid pingsan disebabkan darah banyak keluar, maka Nabi SAW bawa Zaid pergi ke Ja'ranah. Ja'ranah, kita tahu gini Ja'ranah. Dekat Ja'ranah ada satu gua yang Nabi masuk berlindung di situ. Sementara nak masuk balik ke Mekah tu, cerita Zaid, hebatnya Zaid ni, ceritanya banyak dirakamkan dalam Al-Quran, dan mati dia pun dirakam dalam Al-Quran. Mati dia Zaid, ni hebat. Sebab tu dia layak Zainab bin Jahsh ni layak jadi isteri Rasulullah, kerana bekas suami dia pun hebat. Kena faham, bekas suami dia pun hebat. Zainab bin Jahsh saya tak sempat nak baca dia punya sejarah yang banyak panjang. Kita ingat banyak tentang Zaidnya. Radhiyallahu anhu wa radhiyallahu ta'ala anha. Ni title tuan-tuan. Radhiyallahu ni title. Kalau kita zaman sekarang ni tun. Tun. Dia tak boleh menghadap hakim. Bila hakim tun dah terjatuh dia punya hukuman, dia dah jadi tun. Tapi title ni bukan kita yang bagi. Tun, Datuk Sri, Tan Sri, Datuk tak, Puan Sri, kita yang bagi. Yang ni Allah bagi. Title radhiyallahu anha ini Allah yang bagi. Maka orang yang berada di keliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup adalah orang yang terbaik. Pasal yang ni, title ni Allah bagi sebut dalam Al-Quran juga, semua Allah sebut. Radhiyallahu anhum wa radu an dzalika liman khashiya rabbah. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah redha kepada mereka, wa radu an, dan mereka redha akan Allah Subhanahu wa taala. Kita dah sampai belum tahap tu? Kalau tak sampai, janganlah kita nak pelekeh-lekeh pula. Ramai sekarang wanita-wanita pelekeh Rasulullah, title semua Allah pelekeh isteri-isteri Rasulullah zaman sekarang kan, macam-macam pelekeh. Padahal engkau dengan mereka mana jauh. Mereka dah tentu dapat title yang Allah jamin masuk syurga. Kenapa saya cakap macam tu? Kerana Allah sebut dalam hadis, Nabi SAW sebut dalam hadis, bila ahli syurga dah habis semua masuk syurga, yang di neraka itu masuk neraka, kemudian yang neraka masuk neraka, kemudian ahli syurga yang duduk di neraka dikeluarkan masuk ke syurga, Allah panggil semua. Allah dialog dengan ahli syurga. Allah dialog dengan ahli syurga. Allah tanya kepada ahli syurga, cukup tak ni nikmat aku bagi kau duduk syurga ni, okey tak okey ni? Allah tanya pula, dalam syurga ni okey tak okey ni? Ahli syurga kata, kalaulah syurga macam ni ya Allah, aku tak akan hidup, masih hidup tu aku lengahkan tak buat ibadat. Allah kata, kalau macam tu aku ada lagi nak bagi tahu kat engkau bahawa kita cerita tak ikut hadis lah, kita cerita mafhum hadis. Hari ini aku redakan kamu sebagai hamba-Ku, kerana di dunia kamu reda aku sebagai Tuhanmu. Aku reda akan kamu sebagai hamba-Ku, kerana di dunia engkau reda aku sebagai Tuhanmu. Mereka dah jelas, title ni dah jelas. Title dah jelas pada mereka. Qalat, katanya, innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakhala alaiha fazi'a. Nabi ni bukan Rasul. Rasul mesti Nabi. Boleh? Alif lam di sini an-nabi, iaitu alif lam ma'rifah. Kita pergi bagi segi bahasa. Nabi bukan Rasul. Rasul pasti Nabi. Rasulullah khataman nabiyyin. Dulu ada Rasul Kahar, betul? Kan?
khataman nabiyyin. Rasul kata aku rasul, bukan nabi. Yang telah habis adalah nabi. Yang telah habis nabi, bukan rasul. Aku rasul. Siapa yang tak mengaji dia belit, betul juga. Secara nabi dah tentu rasul, dan rasul nabi belum tentu rasul, tapi rasul dah tentu nabi. Bila Allah kata khataman nabiyyin, bila nabi dah habis, tak adalah rasul. Boleh? Nabi bukan, tak semua nabi rasul, dan tak semua dan semua nabi dan semua rasul nabi. Nabi Muhammad jadi nabi bila, tuan-tuan? Pening soalan ustaz ni. Nabi Muhammad jadi nabi ketika dia umur 4 tahun. Sebab apa? Dia berjumpa dengan Jibril pada umur 4 tahun, betul? Yang boleh jumpa Jibril ni nabi je. Okey. Wali boleh jumpa tak? Wali boleh jumpa, pula tak boleh jumpa pula. Siti Maryam berjumpa dengan Jibril, nabi ke? Siti Maryam nabi ke? Siti Maryam nabi ke? Emak, ibu kepada Nabi Musa. Nabi Musa punya ibu. Wa auhayna ila ummi Musa an ardih fa iza khifti alaihi fa alqihi fil yam. Kami mewahyukan kepada mak Nabi Musa untuk menyusukannya. Kan? Fa iza khifti alaihi. Siapa? Okey. Boleh faham? Tu tak mau cerita lebih jauh, tak mau pergi jauh. Okey. Dakhala alaiha fazi'an, masuk ke dalam berjumpa dengan isteri Zainab bin Jahsh ini. Nabi SAW masuk berjumpa dengan isteri Zainab, isterinya dalam keadaan kalau di sini keadaan cemas sambil bersabda. Cemas. Fazi'an ni takut, fazi'an pun cemas pun boleh, takut pun boleh, dalam keadaan gemetar. Lalu Nabi SAW yaqul la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah. Perkataan yang dikeluar oleh Nabi, la ilaha illallah, perkataan yang besar, tuan-tuan. Perkataan kalimatut tauhid ataupun kalimatut tayyibah. Namanya kalimatut tauhid ataupun kalimatun tayyibah. Ada satu hadis Nabi, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Ada dengar kan? Siapa yang mengucap la ilaha illallah dakhala al-jannah. Hebatlah. Dia kita bagi, kalau orang yang mengaji, mengucap saya masuk syurga dah ustaz, saya dah mengucap dua kalimat syahadah. Main bagi orang makrifat, saya masuk syurga walaupun dia tak semayang. Kerana ada orang tarikat yang tak semayang. Saya tanya kawan-kawan saya masa saya belajar dulu, memang saya belajar mana, saya belajar Mesir. Masa Mesir itu ada kawan-kawan saya yang tak semayang. Saya kata, kenapa? Dia orang tarikat, kenapa tak semayang? Ini berlaku bukan di Mesir saja, di Malaysia banyak sangat yang suka berbicara tentang makrifat. Ini berlaku. Kenapa kau tak semayang? Aku nak semayang buat apa? Aku banyak dah zikir la ilaha illallah, aku dah banyak zikir Allah. Muaz, tak silap saya, yang meriwayatkan ialah Muaz bin Jabal, tak silap saya. Saya tak ingat matan hadis saja, saya ingat walaupun dia tak solat. Jawab Rasulullah, ya, walaupun dia tak solat. Dia ada satu syarat. Tak solat dia satu syarat. Orang yang nak masuk syurga dengan la ilaha illallah tak solat ni satu syarat, tidak mensyirikkan Allah. Boleh? Buat apa dia tidak mensyirikkan Allah? Kerana orang yang mensyirikkan Allah tak akan masuk syurga.
syurga. Tuan-tuan nampak syirik apa? Sembah tokong. Ke tuan-tuan nampak syirik ni ambil batu sembah? Syirik ni besar. Antara Allah sebut dalam Al-Quran, afara'aita man ittakhaza ilahahu hawahu. Allah sebut dalam Al-Quran, wahai Muhammad, engkau tidak melihat ke orang-orang musyrik ini mengambil hawa nafsunya sebagai Tuhan? Dia tak ada pun hawa nafsu sebagai Tuhan ni maksudnya apa? Sebab tu kita kena faham la ilaha illallah ni, kalimatut tayyibah ni. Apa maksud ilah? Apa maksud la ilaha? Apa maksud? Allah sebut dalam Quran, wahai Muhammad, engkau melihat orang musyrik ini, orang musyrik, kaum musyrikin yang berada di Mekah mengambil nafsu sebagai Tuhan. Tak pernah pun kita tengok dia ambil, dia sembah batu je pun. Punca utama, dia membesarkan nafsunya daripada Allah. Punca utama. Maka apabila dia membesarkan nafsunya lebih daripada Allah, maka dia telah menjadi nafsunya sebagai Tuhan. Bukan senang sebut la ilaha illallah masuk syurga. Yang kedua, Allah sebut dalam Al-Quran contoh-contoh syirik. Ittakhazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah. Mereka mengambil padri-padri dan pendeta-pendeta mereka Tuhan selain pada Allah. Sahabat tak puas hati. Ini surah Taubah, buka surah Taubah. Sahabat tak puas hati. Rasulullah, ketika kami Nasrani dan ketika kami Yahudi, kami tak pernah sembah pun padri dan pendeta kami. Kami tak pernah sembah pun padri dan pendeta kami, tak pernah pun ambil dia sebagai tokong, sembah, sujud dekat mereka, tak pernah. Nabi SAW bertanya kepada sahabat, bukankah ketika kamu Nasrani dan Yahudi dahulu, mereka menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan Allah? Jawab para sahabat, ya Rasulullah, ya. Ketika kami dulu apa padri kata A, kami ikut A, walaupun dalam kitab kami kata B. Apa padri kata B, kami ikut B, walaupun dalam kitab kami kata A. Fazalika ta'budunahu, itulah kamu menjadikan ia sebagai Tuhan. Boleh faham? Kalau tak faham, kena mengaji banyak makan kurma, banyak makan kismis badam. Kalau tak faham, segala benda yang kita membesarkan daripada selain daripada Allah. Kalau Quran kata A, kita buat B. Kalau B pasal kata tak sesuai dengan kita, boleh faham? Nanti dalam hadis ni akan sebut akhir zaman manusia, paginya Islam, petangnya kafir, malamnya Islam, paginya kafir. So ni sampai hadis tu saya hurai bab ni. Dia sebut la ilaha illallah, Allah sebut, Nabi SAW sebut la ilaha illallah. La ilaha illallah, benda yang besar, kalimatun tayyibah, berat tuan-tuan. Sebab tu Abu Jahal, Abu Lahab tak mahu masuk Islam. Kita senangnya mengucap, tapi kita tak faham tuntutan la ilaha illallah. Kalau faham tuntutan la ilaha illallah, tak ada perangai orang Islam macam ni hari ni. Boleh terima tak? Orang Islam hari ni dia mengucap la ilaha illallah, tapi dia tak faham apa yang disebut la ilaha illallah, tahlil. Tapi walau macam mana pun kita kena sentiasa mengucap. Bila kita mengucap, sebab tu dia akan dia akan membersihkan kita daripada kesyirikan tadi. Tapi kena belajar. Ngaji kitab tauhid tu kena faham. Nampak
nampak benda pendek, tapi sebenarnya kita mengaji kitab tauhid itulah menterjemahkan kalimah la ilaha illallah. Kitab tauhid tu sebenarnya kita belajar adalah menterjemahkan la ilaha illallah. Wailul lil Arab, celaka bagi orang Arab, kaum Arab. Min syarrin qad iqtaraba futihal yawma min radmi ya'juj wal ma'juj, daripada kejahatan yang hampir akan datang, yang telah terbuka pintu Ya'juj dan Ma'juj. Ya'juj Ma'juj ni siapa tuan-tuan? Gog Magog, bahasa Jawanya Gog Magog. Bahasa Jawanya Gog Magog. Ya'juj dan Ma'juj ni kaum yang akan keluar pada akhir zaman. Rasulullah sebut akan memakan orang Islam semua, memakan orang Islam, semua orang Islam akan dimakan, semua manusia akan dimakan selepas Dajjal. Setengah ulama kata sebelum Dajjal, setengah ulama kata selepas Dajjal. Kerana bila Dajjal datang, terbahagi dunia kepada dua. Dajjal datang, dunia terbahagi pada dua, Yahudi dan Islam. Kristian dah tak ada. Selepas Dajjal datang, dunia akan bahagi kepada dua, Yahudi dan Islam. Kristian dah tak ada, kerana orang Islam dah ikut Nabi Isa dengan beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tu, lepas itulah ada Gog Magog, ada cerita Ya'juj dan Ma'juj. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi hint dekat kita, pembukaan kedatangan kepada Gog dan Magog ni akan terkena kepada pembukaan fathu, pembukaan pintu kepada datangnya Ya'juj dan Ma'juj, iaitu dengan berlakunya perbalahan antara orang-orang Arab. Orang Arab dah tak bersatu hati, tak boleh bersatu tuan-tuan. Dah lama sejak bila tuan-tuan? Semenjak datangnya kolonial, betul? Zaman apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Berlakunya perpecahan selepas matinya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, syahidnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, maka berpecah, maka bergaduh, mula bergaduh. Mula bergaduh, maka naiklah Mamalik, naiklah kerajaan Muawiyah. Selepas berlakunya kerajaan Muawiyah, naik pula kerajaan Abbasi. Lepas berlakunya kerajaan Abbasi, gaduh, start bergaduh, bunuh sama sendiri, dan start lepas daripada zaman Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, sampai Abbasi, sampai Mamalik, sampai Saljuk, sampai Ottoman. Ketika ini umat Islam dah berpecah dan orang Arab dah tak ada, dah tak bersatu, tak ada dah. Dah lama tuan-tuan, lama apa? Adik lahir tahun berapa dik? 89. Sebelum adik lahir dia dah tahun 2000, tahun 1928 kejatuhan Osmaniyah. Lama tuan-tuan, dah dekat 100 tahun dah. Dekat asal 100 tahun. Kita cerita bukan cerita kosong, sejarah yang ceritakan pada kita. Kita hadir hari ini bukan kita nak cerita siapa bagus tak bagus. Kita hadir hari ini, kita nak betulkan diri kita supaya tidak tergolong dari mereka dan selamat daripada fitnah akhir zaman. Kita tengah cerita sedang berlaku fitnah akhir zaman ni tuan-tuan, sedang berlaku fitnah akhir zaman. Sebab tu saya cakap akhir zaman ni bila? Nabi SAW, Nabi yang terakhir. Mana? Nabi yang terakhir. Nabi sebut 1400 tahun dahulu, 1400 tahun dahulu Nabi sebut orang Arab bila
Nabi ditanya oleh Jibril, apakah mal amaratus sa'ah, apakah tanda tanda akhir zaman? Jawab Nabi, orang berlumba-lumba meninggikan bangunan. 1400 tahun. Sekarang hadir tuan-tuan? Dah ada belum? Dulu bangunan paling tinggi di Malaysia adalah Daya Bumi dan Tabung Haji. Dulu saya orang lahir Kuala Lumpur tuan. Bapak saya kalau apa-apa hal pun kita duduk main dekat Masjid Negara sementara tunggu mak saya balik ngaji, main kat Daya Bumi tu. Kita rasa oh ini dah tanda akhir zaman. Oh ini dah tanda akhir zaman. Dia tak lahir lagi tu. Rupanya Allah panjangkan umur kita untuk tengok ada bangunan lebih tinggi. Twin Tower. Ada tinggi pada Twin Tower, TRX. Itu tanda. Nabi SAW sebut dah di tanda. Beruntung bagi orang datang dan dengar. Tak, kita yang dengar ni beruntung. Tahu ini Nabi dah sebut. Hebatnya Islam ni Nabi dah sebut. So, apakah kita punya tindak balas? Kita yang Nabi sebut supaya kita dengar tindak balas. Sewaktu 5 minit lagi. Tindak balas kita. Wa halaqa usba'ihi, maka dia tunjukkan dengan tunjuk jalan macam ni. Nabi SAW tunjuk macam ni lah, terbuka sikit. Ketika Nabi nak ada tu dah terbuka sikit. Wallati taliha fakultu ya Rasulullah, maka Zainab bin Jahshin radhiyallahu anha ummul mukminin bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kami akan binasa sedang di kalangan kami masih ada orang yang saleh? Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, jikalau keadaan terlalu banyak, kalau kejahatan telah terlalu banyak. Hadis ini yang kita baca tangan di atas menerangkan bahawa apabila suatu tempat atau negeri sudah terlampau banyak kejahatan, kemungkaran, kefasikan, maka kebinasaan akan menimpa semua orang yang berada di tempat itu. Tidak hanya kepada orang jahat sahaja, tetapi orang yang saleh juga akan dibinasakan, walaupun masing-masing pada hari kiamat akan diperhitungkan mengikut amalan yang telah dilakukan. Macam mana boleh jadi macam ni? Kerana kita tidak amal ma'ruf nahi munkar dah tidak berfungsi ketika itu. Oleh itu segala macam kemungkaran dan kefasikan hendaklah segera dibasmikan. Wajib tuan-tuan amal ma'ruf nahi munkar ni. Apa cara wajib? Kalau kita tak buat, kita kena. Hendaklah dibasmikan dengan segera, dan segala kemaksiatan hendaklah dimusnahkan, supaya tidak terjadi malapetaka bukan sahaja akan menimpa orang yang melakukan kemungkaran dan kejahatan tersebut, tetapi ianya menimpa kepada semua penduduk yang berada di tempat itu. Macam-macam kita tengok hari ini tuan-tuan, macam-macam musibah, bencana. Bagi orang yang tak percaya Tuhan, dia kata fenomena alam. Inilah pemikiran ideologi yang dibawa oleh Yahudi, supaya kita tidak akur dengan kewujudan Tuhan. Supaya kita tidak akur dengan kewujudan Tuhan. Oh, dia buat kajian 5,000 tahun tsunami ni kenapa berlaku? Oh, 5,000 tahun dahulu pernah berlaku. Dia buat kajian.
Mana dia dapat kajian 5,000 tahun dulu pun kita tahu. Oh, kita pun percaya, masuklah dalam buku National Geographic. Kita pun percaya. Bacalah, ini pakar saintis gini. Kita tak percaya dengan adanya kuasa Allah yang berkehendak. Kuasa Allah yang berkehendak. Itu sebenarnya benda yang paling bahaya dalam diri kita. Kita dah lupa tentang kuasa Allah. Itu yang telah dihakis makin sikit kepercayaan, keimanan kita, keyakinan kita dengan kudrah Allah Subhanahu wa taala. Seminit lagi. Bukan sahaja menimpa orang yang melakukan kemungkaran, bahkan kepada orang yang soleh. Silap-silap kita pun kena yang datang masjid ni. Satu kunci je. Kuncinya kita tak buat amal ma'ruf nahi munkar. Kunci utama. Nabi SAW sebut dalam hadis, dalam Al-Quran Allah sebut, wattaqu fitnatan la tusibanna allazina zalamu khassah. Takutlah kamu dengan musibah yang tidak akan terkena kepada orang zalim khas sahaja. Ummu Salah bertanya, ya Rasulullah, adakah ketika itu orang saleh tak ada, tetapi orang saleh ketika itu hanya duduk dan melihat sahaja kemungkaran yang berlaku. Kemungkaran yang berlaku. Sebenarnya amal ma'ruf nahi munkar kerja wajib kita. Kalau kita tak lakukan, inilah Nabi SAW sebut. Dalam hadis di asas, kita berhenti dekat sini. Kita jumpa pada perjumpaan akan datang. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang itu daripada diri saya, hamba yang lemah. Kita tutup majlis kafaratul majlis dan suratul asr. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna mimman istama'a al-qawla wa yattabi'una ahsana. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika seni bang